Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan menyambung semula tafsir surah Yusuf ini. Cumanya sebelum daripada itu, saya suka untuk mengingatkan agar kita semua berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan ataupun kemenangan kepada rakyat Mesir. Surah Yusuf ini ialah surah yang menceritakan peristiwa yang berlaku di Mesir, dan maka patut juga kita mengulas sedikit sebanyak tentang perkembangan yang akhir yang berlaku di Mesir. Kita tahu bahawasanya umat Islam adalah merupakan umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, kepada manusia. Malangnya sebaik-baik umat ini, yang mana kita merupakan agama kedua terbesar di dalam dunia ini selepas daripada Kristian, tetapi kita merupakan umat yang sering ditindas. Kita yang merupakan umat yang mundur dan sering diperkotak-katikkan. Tidak ada satu alasan untuk mengaitkan dengan kemiskinan orang Islam. Dunia Islam berada pada kawasan yang paling strategik, laluan perdagangan antara bangsa. Negara-negara orang Islam ada minyak, ada gas, tetapi kita orang Islam, umat Islam, miskin. Terutama negara-negara Arab yang diperintah oleh rejim Arab ini. Tidak ada suara yang berani bangkit untuk membangkang mereka, melainkan semuanya menjadi korban kepada rejim-rejim ini. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan perubahan yang akhir. Walaupun slogannya berbunyi demokrasi, tetapi kita merasakan umat Islam kena menyokong slogan ini untuk membebaskan dunia Islam daripada cengkaman kezaliman. Tunisia umpamanya, yang dipimpin oleh Bourguiba dan kemudian disambung oleh bin Ali, Zainal Abidin bin Ali, yang diusir keluar oleh penduduk Tunisia. Negara Tunisia ini salah sebuah negara yang cantik. Saya pernah pergi ke Tunisia. Malang sekali sejak Bourguiba sehinggalah kepada bin Ali. Walaupun penduduk Tunisia itu Muslim, ada masjid Parlimen Islam Uqbah bin Nafi' di Tunisia. Ada kubur sahabat Ibnu Abi Zam'ah. Artinya sahabat Nabi sampai ke Tunisia.
Tapi malang sekali Tunisia, pemimpinnya mempersendakan ajaran Islam, tidak menggalakkan rakyat berpuasa kerana katanya itu melemahkan rakyat. Dan presiden akan makan pada bulan puasa di dalam TV, nak tunjuk pada rakyat jangan puasa. Sembahyang Jumaat, kalau nak pergi kena dapat pas. Tok Imam kena pastikan rakyat yang mari sembahyang tu ada keizinan, ada permit, dan tak digalakkan, dan disuruh menjamakkan sentiasa Jumaat dan Asar, takut ganggu kerja. Wanita Tunisia tidak dibenarkan memakai tudung. Larangan, lebih teruk. Kalau Perancis kita nak kutuk, Tunisia ni dia sebenarnya nak tiru Perancis. Tapi Perancis yang dia nak tiru tu pun tak mengharamkan tudung, melainkan kalau orang nak pergi ke pusat-pusat pengajian dan seumpamanya saja, di atas dasar sekularisme yang dipegang, iaitu memisahkan agama daripada urusan harian, kerana dia tidak mahu adanya pelambangan agama. Dan itu satu interpretasi dia yang tersendiri. Tak apalah, dia bukan Muslim. Tapi Tunisia tak bagi. Bahkan anak patung yang bertudung pun dianggap salah. Jangan ditanya kekayaan rejim Arab ni. Bayangkan apabila rakyat Tunisia, Masya Allah, rakyat Tunisia begitu lama mereka dapat bangkit. Lari bin Ali yang begitu kejam itu pun begitu media Perancis melaporkan, isterinya Laila masih mampu sempat bawa lari 1.5 tan emas ke Dubai. Jangan tanya lagi duit mereka banyak mana. Hatta bekas presiden Palestin yang dah meninggal, dia mati menjadi salah seorang yang kaya di dunia ni. Malah nak sebut nama dia. Rakyat Mesir tak ada cara, zalim. 30 tahun Husni Mubarak menguasai Mesir. Tuan-tuan kalau pergi ke Mesir, tuan-tuan tahu miskin. 42% lebih daripada 81 juta lebih rakyat Mesir miskin, di bawah paras kemiskinan. Ada yang pendapatannya sehari lebih kurang RM1 Malaysia saja. Ada yang kurang, tak ada makan. Ramai yang tak ada rumah. Kita tahu Mesir ada Suez Canal, terusan Suez, yang mana siapa yang nak lalu terusan tu dia kena bayar ratusan juta, hampir bilion setahun, terus kurang setengah bilion US, lebih saya ingat, lebih bilion US setahun. Panjang terus 130 km orang kata. Dan kapal tak boleh lalui melainkan kena tax. Tax itu kalau dibahagikan kepada rakyat Mesir, cukup untuk mereka makan semua sekali. Tapi rakyat dia terus miskin. Mesir ada gas yang disalurkan kepada Israel. Rakyat Israel beli gas Mesir lebih murah daripada rakyat Mesir sendiri. Miskin. Tapi Husni Mubarak ada 90 bilion dolar. Anak dia yang tanya, nak 40 bilion ke berapa? Rakyat miskin. Ada Sungai Nil
di Mesir tak dimajukan kerana mereka memang nak ambil beras daripada luar, terutama daripada Amerika. Inilah nasib rakyat Arab, Mesir, Syria, Morocco. Apa ada pada pilihan rakyat? Apa yang ada pada rakyat untuk rakyat buat? Keluar, kritik, mati. Orang kata berat pilihan rakyat dia hanya referendum. Setuju ataupun tidak, dia terus menjadi presiden. Dua tu. Dan tengok, bilion rakyat dia keluar. Tapi bila dia pilihan raya, dia menang 99.9. Semua presiden-presiden Arab tu yang rakyat benci, setiap kali pilihan raya semua menang 99.9.7. Padahal rakyat semua cukup menyampah. Kok mana dia menang, kita tak tahu. Rakyat Mesir keluar ke jalan dan orang memberikan pandangan berbagai-bagai. Saya antara orang yang menyatakan tidak ada masalah selagi mana mereka tidak keluar memerangi dengan senjata. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi SAW apabila hadis sahih, Nabi SAW apabila ada sahabat mengadu kat dia, inna jari yu'zini, sesungguhnya jiran aku menyakitkan aku, tak tahu nak buat macam mana, duk bagi aku sakit. Nabi SAW kata, akhrij mata'aka ala tariq, bawa keluar barangan kau tak di jalan. Dia pun ambil barang dia, bawa keluar tak di jalan. Maka menyebabkan setiap kali orang lalu, orang akan kata, ma sya'nuk, apa cerita kau ni yang tak barang di jalan ni? Dia kata, inna jari yu'zini, sesungguhnya jiran aku menyakitkan aku. Bila dia kata macam tu, setiap orang yang kata Allahumma la'inhu, kata orang kan lebih kurang lah rawi riwayat macam tu, Allahumma khzih, ya Allah jauhkan dia daripada rahmat, ya Allah rugikanlah dia, rugikan jiran tu. Dah selalu sangat ramai orang duk doa kat dia, lalu sebab buat tahanan kat jiran. Jiran dia hak menyakitkan dia ni kata, irji' ila baitik la udhika abada, balik ke rumah kau, aku tak kacau kau dah lepas ni. Saya nak cerita hadis ni Nabi ajak. Kadang-kadang ada orang kita tak boleh selesai nasihat tak makan, kita keluar ke jalan ajak orang lain sama supaya bantah dia. Walaupun saya tak tengok mana-mana pihak beristidlal dengan hadis tu, tapi saya menganggap hadis itu bukti bahawasanya kita boleh mengajak pihak lain untuk membantah kemungkaran. Nak bantah jiran kita yang tak makan zaman, Nabi izinkan kita buat keluar barang ke jalan supaya bila orang tanya, maka kita boleh habaklah kat jiran, kat orang tanya tu, pasal apa kau keluar sampai ke jalan ni? Sebab aku keluar duduk di jalan dengan barang-barang aku ni sebab jiran aku buat nanya aku. Maka orang pun turut bantah jiran tu, sehingga jiran tak tahan pressure, dia pun suruh orang masuk balik ke dalam. Itu bantah jiran. Kalau nak bantah rejim, tak boleh tak barang kat jalan, kita kena keluar pergi jalan. Tak boleh keluar 10 orang, kena keluar ramai-ramai ke jalan. Maka pandangan setengah kelompok agama, termasuk yang menyenaraikan diri mereka sebagai aliran salafi, yang mengharamkan demokrasi, ialah pandangan yang sempit. Tidak melihat kepada bagaimana situasi yang berlaku. Saya kadang-kadang bila baca setengah ulama kebelakangan ini, apabila berlaku isu di Mesir menyatakan haram demokrasi,
haram demonstrasi. Saya nak bertanya, adakah mengekalkan autokrasi kuku besi itu halal? Adakah sistem kuku besi itu halal? Kalaupun demokrasi itu mungkin ada aspek yang kita tak setuju, tetapi ia mudarat yang lebih ringan nak dibandingkan sistem kuku besi yang dipakai. Dunia Islam sangat menderita dengan rejim-rejim ini. Malangnya, ulama pro-rejim masa inilah pertahankan rejim-rejim ini. Mufti Mesir Ali Jumu'ah menasihati rakyat supaya balik ke rumah, jangan turun ke jalan, kerana itu menimbulkan fitnah dan mengalu-alukan langkah Mubarak. La barakata fi, mengalu-alukan langkah Husni Mubarak, bahawasanya itu langkah yang baik kerana Husni nak baiki diri dia. Bagaimana dia boleh mengalukan langkah Husni Mubarak? Husni Mubarak janji untuk baiki keadaan di Mesir dalam masa 7 bulan sebelum September. 30 tahun dia gagal untuk membaiki keadaan ketika kuasa ada di tangan dia. Adakah dia boleh baiki dalam masa 7 bulan? 30 tahun dia menghirup darah rakyat. Adakah dia boleh menyelesaikannya dalam masa 7 bulan? Jika dia menyelesaikannya mampu pun, dia mesti dihukum. Kerana mana? Dia khianat 30 tahun. Benda boleh buat 7 bulan, dia tak boleh buat dalam 30 tahun. Lalu nak baca kepada rakyat tentang masalah bagaimana pemerintah kena taat pada pemerintah. Saya tidak ada masalah dengan masalah taat pada pemerintah, mana itu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ada nas Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Betul, kita pun baca. Tetapi tidak adil kepada ulama hanya membaca ayat itu saja tanpa membaca ayat yang sebelum daripada itu, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58, ayat itu 59, menyatakan bahawasanya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha na'imma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya kamu memberikan amanah kepada ahlinya, yakni kuasa terutama pemerintahan dilantik yang layak. Itu pemerintahan umum Allah. Sebelum kerajaan dibentuk, pakat-pakat bagi kepada yang layak. Orang Islam tak ada peluang nak bagi pada yang layak. Ini semua aturan kuasa-kuasa rejim-rejim ini yang menipu dan mengatur kuasa mereka. Kemudian setelah dilantik yang layak, Allah menyatakan wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Apabila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Allah suruh adil dalam hukuman. Khitab ini, ungkapan ini Allah ucap kepada siapa? Kepada ulul amri, kepada pemerintah, supaya adil dalam hukum. Innallaha na'imma ya'idhukum bih. Allah memberi kurnianya dengan menasihatkan kamu dalam hal itu. Setelah Allah bagi tahu pemerintah buat yang adil, barulah Allah bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika mengulas ayat ini, dia menyebut perkataan Ali, bahawasanya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pertamanya bercakap kepada ulil amri supaya adil, barulah Allah bercakap pada rakyat supaya taat. Maka apabila para ulama muncul memberitahukan rakyat bahawasanya kena taat,
Tetapi sepanjang zaman, sepanjang masa, terutama ulama-ulama pro-rejim ini, sepanjang masa rejim ini menghirup harta rakyat. Yalah, memang dia jadi mufti Mesir, dia dilantik oleh Husni Mubarak, tapi takkan tak ada pertimbangan agama. Allah meminta supaya mereka melakukan dengan adil. Kenapa mereka tak bagi tahu? Supaya adil. Ali bin Abi Talib menyebut, fa innahu ahlaka alladhi man kana qablakum innahum mana'ul haqq hatta ushturi wa basatul jawr hatta uftudi. Sesungguhnya rosak orang-orang sebelum kamu, binasa mereka, kerana mereka itu telah menghalang kebenaran sehingga ia dibeli, dan membentangkan kezaliman sehingga ia ditebus. Rejim dalam dunia Arab, sekarang kita harap supaya semua rakyat Arab bangkit. Jika tak berubah, tak ada. Mungkin tak ada peluang kedua. Walaupun orang nak bagi pendapat macam-macam, saya tahu, tapi saya mempertahankan perlu mereka bangkit kali ini. Jangan buat demonstrasi yang menumpahkan darah, tapi keluar ke jalan menyatakan bantahan. Kita sokong orang Mesir. Sempena kita baca surah Yusuf tentang Mesir ni, kita nak bagi, kita sokong mereka. Kita sokong hasrat mereka untuk berubah. Dunia Islam kalaupun tidak boleh jadi Islamic State seperti yang diandai dan dibayangkan oleh setengah pihak, sekurang-kurangnya jadilah negeri yang demokratik. Kadang-kadang hak, saya sebut hak binatang di barat lebih baik daripada hak rakyat di negara Arab. Binatang ada banyak akta di barat ni, tak boleh seksa, tak boleh apa, jadi kes kalau. Tapi rakyat Arab ni ditangkap, dibunuh apa, tak jadi kes. Barat, walaupun dia menjorai demokrasi, tapi dia biar rejim-rejim ni kerana dia ada kepentingan. Kita mesti bantah rejim-rejim ni dalam semua dunia Islam. Nabi SAW menyebut, innahu sayakunu ba'di umara yakdhibun wa yadhlimun, faman saddaqahum bikadhibihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin al-hawd, wa man lam yusaddiqhum bikadhibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fahuwa minni wa ana minhum wa huwa waridun ala al-hawd. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar sanad yang sahih dan selainnya dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya selepas aku akan ada umara, pemimpin-pemimpin yang zalim dan bohong. Sesiapa yang membenarkan kezaliman mereka dan menolong, siapa yang membenarkan pembohongan mereka dan menolong kezaliman mereka, dia bukan di kalangan aku dan aku bukan di kalangannya, dan dia tidak akan dapat meminum haud telaga Kausar. Sesiapa yang tidak menolong kezalim pembohongan, tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, dia di kalanganku dan aku di kalangannya, dan dia akan meminum telaga Kausar. Kita mengharapkan rakyat Arab keseluruhannya, negeri-negeri yang ditindas, supaya mereka bangkit. Kesian, jutaan rakyat di Mesir itu hidup atas kubur. Patutlah ramai yang sembah kubur. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, kubur ni dia apa? Dia buat binaan macam rumah kubur, kawasan kubur. Dia tidur atas kubur semua. Kita pergi ke Mesir ni, semuanya rasuh. Di airport dia, di mana saja, bas dia, apa saja, basis dia kata, dia minta tip apa, memang paksa. Polis dia, apa saja, apa mereka tak minta. Miskin, tipu merata jalan, miskin. Tetapi
Presiden mereka antara sekarang mungkin boleh diistilahkan yang antara yang paling kaya dalam dunia ni. Sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkanlah dunia Islam keseluruhannya daripada ini. Balik kepada pada nas ni. Berikutnya, setelah kita bahaskan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menceritakan bahawasanya dia melihat mimpinya. Dalam mimpi Nabi Yusuf itu ada tanda-tanda yang mana Nabi Yaqub alaihi salam sebagai Nabi, dia tahu apa, dia mempunyai, dia faham mimpi itu memberikan satu isyarat yang besar tentang kedudukan anaknya Yusuf. Maka dia kata, qala ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitan lil insani aduwwun mubin. Qala, yakni berkata siapa? Yaqub alaihi salam. Dia cakap dengan anak dia, ya bunay, wahai bunay, wahai anakku. Ini pun usul Quran, banyak Quran sebut bagaimana bahasa bapa cakap dengan anak. Yaqub cakap dengan anak dia, ya bunay. Luqman bercakap dengan anak dia, ya bunay, wahai anakku, wahai anakku. Maksud bapa bila cakap ni dengan bahasa yang touching, yang menyentuh perasaan anak. Bukan bapa duk pergi maki, minta maaf lah ni, weh anak apa, nak sebut berat kan. Cakap panggil anak, panggil tak pernah elok, weh setan, setan panggil anak. Kadang-kadang lebih teruk lah, tuan-tuan tak ada, minta maaf ni dia rakam. Weh anak haram dia panggil, padahal anak haram dia haram. Cakap bapa mungkin boleh tinggi suara marah, tapi sentiasa bahasanya bukan bahasa seorang kurang ajar, santun. Kerana terutama anak-anak yang kecil, bila dia main, kita akan tahu bahawasanya anak ni mesti dia tiru bahasa kawan dia, ataupun mesti dia tiru bahasa keluarga dia. Kalau dia keluar mencarut, dan kita, kalau kita ajak anak kita dengan bahasa yang sopan, kita akan dapati anak kita ni tak tahu. Bila dia pergi dengar, dia akan balik tanya kita, apa maksud perkataan orang sebut tu. Kita tak ajak dia, dan dia rasa berat di lidah dia bila dia nak sebut perkataan. Dia mungkin marah ke orang, dia mungkin tengking orang, dia mungkin naik suara, tapi dia tak ada perkataan lucah, perkataan huduh. Mungkin perkataan tu berat tapi tidak huduh. Tapi setengah orang maki bagaikan tasbih dan tahmid dia. Quran aja Nabi bercakap dengan anak dia, ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, jangan engkau kisahkan. Taksus ni, jangan engkau cerita. Orang Melayu pun panggil kisah. Jangan engkau kisahkan mimpimu kepada ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, nanti mereka akan yakidu laka. Yakid maksud dia akan buat satu perancangan. Quran sebut banyak kali perkataan yakidu, kaida, kaidu syaitan, perancangan syaitan. Perkataan kaid mempunyai connotation yang tak baik, negative connotation, mempunyai satu maksud yang negatif. Bila orang itu rancang, sebab tu Fathul Lu'ai dia terjemahkan sebagai skim. Maksud perancangan yang mempunyai suatu tujuan yang negatif. Fayakidu laka kaida, nanti mereka akan buat satu perancangan padamu. Nanti kita akan tengok dalam surah Yusuf nanti tentang perancangan, inna kaida kunna azim, sesungguhnya perancangan kamu wahai wanita sangat hebat. Perancangan tu perancangan yang negatif. Perempuan kalau dia mau berkenan kat lelaki, dia ada banyak rancangan dia. Orang perempuan dengan marah ni di Quran cerita, nanti kita sampai bab tu kita cerita, bukan semualah kan, tapi secara umumnya. Fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan kepada manusia itu manifest enemy, musuh yang besar kepada manusia.
Ni Nabi Yaqub ingatkan anak, jangan cerita. Para ulama tafsir bincang, pasal apa Nabi Yaqub tak bagi cerita ke adik-beradik dia? Adakah adik-beradik dia ni pandai tafsir mimpi? Macam, ataupun adik-beradik dia boleh faham sesuatu daripada mimpi tu? Ataupun mereka juga ada kebolehan atau seumpamanya? Mungkin kita boleh kata mungkin adik-beradik dia tak ada kebolehan, tetapi mungkin tafsiran itu kemungkinan mereka akan tanya, mereka akan selidik, kerana mereka hidup dalam keluarga Nabi, lalu mereka akan dapat satu isyarat bahwasanya anak adik kita ni akan jadi lebih daripada kita. Dan kerana mereka hidup dalam keluarga Nabi, mereka tahu mimpi para Nabi ni, mimpi banyak memberi isyarat. Jadi kalau dia pergi bagi tahu ke abang dia, dia mimpi sebanyak 11 bintang dan kemudian bulan dan matahari sujud kepadanya, maka ini akan menimbulkan satu rancangan abang-abang dia kepada dia. Nabi Yaqub dapat rasa. Mungkin Nabi Yaqub sendiri dia tahulah. Pasal anak-anak dia tahu perangai. Quran kata. Sambung cerita ni, Quran kata, tapi Quran kata sebab apa? Perancangan ni mai daripada mana? Syaitan. Setengah ulama tafsir kata, kemungkinan mereka tak tahu tafsiran mimpi tu, tapi syaitan akan membisikkan pada mereka, jangan main, mimpi ni ada isyarat besar. Hampa akan lepas ke belakang, lepas pada ni, adik hampa nak naik ni, maka jangan cerita. Ulama-ulama sebahagian menyebut, kerana berdasarkan juga beberapa riwayat hadis, apabila seorang mimpi-mimpi yang tak baik, dia jangan cerita ke orang. Dia minta Allah lepaskan dia daripada bala. Kalau dia mimpi yang tak elok. Kalau dia mimpi yang baik, ataupun dia tahu, kalau dia nak cerita, dia cerita pada orang yang tahu tafsir mimpi. Dan mimpi ni tuan-tuan, dia ada nilai. Setiap masyarakat tersebut tak sama. Orang Melayu dulu kata, kalau mimpi gigi patah, apa? Syarat apa? Orang mati ke apa? Keluarga mati. Benar tu, kita kata mungkin benar. Kerana isyarat mimpi tak sama antara satu kaum kepada satu kaum yang lain. Mungkin mimpi zaman moden ni tak ada zaman dulu. Orang sekarang, orang Melayu mungkin tak mimpi unta. Mungkin dia mimpi benda lain. Yang penting mimpi ada isyarat. Dan kaum keluarga Yaqub tahu. Syaitan membisik pada mereka. Yaqub kata, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Tuan-tuan tengok, ayat ini penting. Allah sebut di sini, Allah kata, ayat ini kemungkinan besar Nabi Yaqub sendiri yang cakap kepada Nabi Yusuf AS. Tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan tak ada Quran. Ada. Wa kadzalika yajtabika, yang demikian itu yajtabika, memilih engkau, Rabbuka, Tuhanmu. Maksudnya demikian itu Tuhanmu memilihmu. Mungkin Nabi Yaqub yang kata kepada Nabi Yusuf AS, yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan mengajar engkau dari ta'wilil ahadits, daripada ta'wilan al-ahadits. Hari kita sebut sikit. Tuan-tuan, kalau ada Quran, tuan-tuan akan tengok kebanyakan Quran kata ta'wilil ahadits, maksudnya ta'wil mimpi. Tetapi saya rasa maksudnya lebih daripada ta'wil mimpi. Perkataan ta'wil kita boleh terjemahkan sebagai interpretation ataupun explanation. Dia menghuraikan, memahami. Perkataan al-ahadis, kita pun sebut hadis. Hadis tu dia punya singular, dia jamak dia al-ahadis. Plural dia al-ahadis. Adakah al-hadis tu mimpi saja? Mungkin lebih besar pada mimpi. Sebab Quran dalam ayat yang lain, bila
Raja Mesir bertanya, "Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun." Wahai orang besar aku, tolonglah bagi pendapat hampa tentang mimpi aku, jika kamu semua merupakan orang yang boleh menafsirkan mimpi. Maka kata apa? Qalu atghasul ahlam wa ma nahnu bita'wil al-ahlami bi'alimin. Mereka menyatakan bahawasanya ini semua adalah adghal. Ini mimpi kacau tidur, benda yang tak ada makna. Ini hanya satu mimpi, orang kata igawan saja, mainan tidur. Dan kami bukan orang yang tahu bita'wilil ahlam, mengenai takwilan ahlam, mengenai takwilan mimpi. Quran dalam ayat tersebut sebut takwilan mimpi dengan takwilu ahlam. Tapi ayat ni dia tak kata takwil ahlam, dia kata takwilu. Tuan-tuan ada Quran kan? Takwil apa? Al-ahadith. Tuan-tuan bila datang sekali lagi, dia nak kena ada Quran. Tidak tuan-tuan tak dapat mengikuti dia punya proses tafsir ni. Maksud takwil al-ahadith, artinya takwil al-ahlam, kalau dia tak kata, kalau Allah mahu, Allah kata wa yu'allimuka min ta'wilil ahlam. Tak, tapi dia kata wa yu'allimuka min ta'wili al-hadis. Maka terjemahan sebagai mimpi dalam tafsir-tafsir tuan-tuan tu agak kurang detail. Kerana ahadis maksudnya talks. Kalau dia kata interpretation of talks, betul, cakap, artinya apabila dia mampu untuk menafsirkan apa yang Allah, mungkin sebagainya mimpi, mungkin wahyu, mungkin perkara-perkara yang dilihat, lebih luas. Takwilul ahadis lebih luas. Takwilul ahlam itu, tafsiran kepada mimpi itu satu bahagian daripada takwil al-ahadis, bukan semua. Hatta Syed Qutb dia pun kata takwil boleh dua-dua makna sama. Sebenarnya dua-dua memberi makna yang mungkin tidak sama, kerana Allah menggunakan perkataan yang berbeza. Ahadis Allah gunakan dengan tempat yang lain, dan ahlam Allah gunakan di tempat yang lain. Walaupun majoriti penafsir akan kata ni takwilul ahadis maksudnya takwil mimpi, tapi kita kata menakwilkan ungkapan-ungkapan, mungkin mimpi, wahyu dan seumpamanya. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Kepada siapa? Kamu siapa sini? Kamu siapa tuan-tuan di sini? Nabi Yusuf alaihi salam. Wa 'ala ali Ya'qub, dan kepada kaum keluarga Ya'qub. Siapa kaum keluarga Ya'qub? Siapa kaum keluarga Ya'qub? Dalam ayat ni, lineage of Jacob, kaum keluarga Ya'qub, keturunan Ya'qub, ali Ya'qub. Siapa dia dalam ayat ni? Tidakkah Nabi Yusuf ali Ya'qub? Betul tak? Tidakkah adik-beradik dia nanti yang buat nanya kat dia pun ali Ya'qub? Ali Ya'qub. Ayat ni kata bahawa Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepada siapa? Kepada engkau. Yusuf dah kata dah. Kepada ali Ya'qub. Seakan-akan dia beritahu kepada semua adik-beradik dan yang lain. Kita mungkin akan timbul perbincangan di sini, kerana masalahnya ialah kita akan sangka adik-beradik Ya'qub ni hasad dengki kat dia. Macam mana ayat Quran ni macam kata Allah akan bagi nikmat pada mereka. Tuan-tuan, ini menyebabkan setengah ulama tafsir bincang, adakah adik-beradik Ya'qub yang buat nanya kat Ya'qub tu? Adik-beradik Yusuf. Anak Nabi Yusuf ni adalah salah seorang daripada anak Nabi Ya'qub. Dan adik-beradik Nabi Yusuf tadi ada berapa orang? 11 orang kan? Termasuk Nabi Yusuf 12 lah. 11 tu yang dimimpi sujud pada dia, dan termasuk seorang adik daripada anak lain barangkali, yang Israeliat kata nama dia Bunyamin. Israeliat kata nama Bunyamin. Kita kata hadis
Tak pernah kata. Macam Israeliat kata nama Zulaikha. Hadis tak pernah kata. Bahkan Israeliat kata Zulaikha tu kahwin pula dengan Yusuf. Hadis tak pernah kata. Tak ada riwayat dalam Islam yang kata. Ini semua riwayat daripada Israeliat. Tapi dalam ayat ini, dia menyebut tentang ahli Yaqub. Siapa ahli Yaqub? Menyebabkan ulama-ulama, sebahagian ulama tafsir kata, adik-beradik dia yang kemudian itu, yang buat nanya dia tu, kemudian mereka jumpa dan istighfar pada Allah, mereka juga menjadi para nabi. Ini satu perbahasan yang panjang di kalangan ulama. Adakah mereka jadi para nabi? Padahal kita tengok, dia apa ni buat masalah masa awal. Adakah mereka akan turut menjadi para nabi? Sebab kita akan tengok dalam Al-Quran, tuan-tuan, ada suatu perkataan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, iaitu perkataan Al-Asbat. Al-Asbat, tuan-tuan akan tengok dalam Quran nanti, saya akan baca. Al-Asbat boleh diterjemahkan sebagai cucu cicit lah, grandsons, cucu-cucu cicit, macam itulah. Allah kata, qulu amanna wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Katakanlah kami beriman dengan apa yang turun pada kami, apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, lagi Ishaq, Yaqub dan al-asbat. Dan al-asbat. Ini tuan-tuan kuliah ni, dia tuan-tuan kena datang, memang kena bawa teks, sekurang-kurangnya Quran, baru tuan-tuan akan dapat follow apa yang kita nak cerita daripada tafsir ni. Al-asbat, Quran ulang banyak kali dalam ayat yang lain. Allah sebut asbat. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Adakah kamu menyatakan bahawasanya sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat. Lagi Allah sebut perkataan asbat. Dan aja lagi banyak tempat Allah sebut asbat. Allah semua sebut asbat ini selepas daripada menyebut nama Nabi Allah Yaqub. Jadi Allah kata, katalah kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan al-asbat. Adakah kamu menyatakan bahawasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan al-asbat itu Yahudi atau Kristian? Jadi perkataan asbat ini disebut selepas nama siapa? Jadi asbat ni mesti anak cucu kepada siapa? Tak, Nabi Yaqub tu pak dah. Cucu dia siapa? Ishaq, Ibrahim. Ayat-ayat ini juga, bila Allah tidak pernah menyebut Yaqub wa Yusuf, patutnya tadi dia dah sebut Ibrahim, anak kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ishaq, Ismail dan Ishaq. Anak kepada Nabi Allah Ishaq siapa? Nabi Yaqub. Sepatutnya selepas Yaqub disebut Yusuf. Kerana Yusuf ada surah dalam Quran. Tapi dia tak sebut Yusuf. Dia akan sebut Al-Asbat. Al-Asbat. Itulah Quran ulang pada banyak tempat perkataan Al-Asbat. Hanya pada ayat yang mana Asbat tak disebut, baru nama Nabi Yusuf muncul. Maka sekali lagi para ulama membahaskan siapakah Al-Asbat. Dari segi zahirnya, maka tidak dapatlah dipahami tentang Al-Asbat ini, ataupun sukar kita nak tafsirkan, melainkan merujuk kepada cucu cicit Ibrahim, Ishaq, iaitu anak-anak Yaqub. Kalau anak Yaqub bukan saja Nabi Yusuf, tapi termasuk lagi dengan
sebelah orang yang lain. Maka dengan itu para ulama sebahagian menyebut mereka jadi Nabi. Kita mungkin kata, macam mana mereka jadi Nabi? Mereka itu perangai tak elok. Mereka jadi Nabi selepas mereka bertaubat kepada Allah. Setelah mereka jumpa Yusuf, Nabi Yusuf pun maaf mereka. Mereka beristighfar. Nabi Yaqub minta supaya Allah ampun anak-anak dia. Dan mereka jadi orang yang baik dan saleh. Lalu Allah angkat mereka jadi Nabi. Tuan-tuan, bolehkah orang jahat jadi wali? Boleh. Dengan syarat dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah Jalla wa'ala. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang tak pernah menyatakan bahawasanya apa-apa syarat bertaubat, melainkan manusia itu kena menyesal betul-betul kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang kita kena faham. Kita antara dua. Sekarang bila mari ni Valentine Day ni, sebenarnya ini pun bukan, tadi ada apa isu sebab seorang penceramah telah kata ini ajaran Kristian dan telah menyebabkan Persatuan Gereja telah bantah. Sahabat gereja kata, mana? Dia kata semua perbuatan couple, perbuatan sonsang, hubungan seks, sumbang, semua ni, ini adalah daripada tradisi ajaran Kristian. Satu orang penceramah bercakap dalam ceramah ni lah, penceramah TV ya, ustazah apa dah, tak ingat nama dia. Tapi yang pentingnya ialah, tuan-tuan, pertama, walaupun kita ni tak, Kristian tu ajaran yang kufur, tapi kita tak boleh lah tuduh orang benda yang tak ada lah ajaran orang tu. Memang orang barat tu dia sambut Valentine Day, dan memang betul budaya barat ni teruk. Tapi barat ni sebenarnya dalam banyak keadaan apa yang mereka buat tu bukan, mereka pun tak kata ajaran Kristian, kerana mereka meninggalkan ajaran Kristian dan mereka jadi macam tu. Walaupun Kristian tu kufur lah, tetapi ajaran dia yang asal bukanlah suruh manusia berzina dah. Bukan menganggap perbuatan zina, minum arak itu sebagai perbuatan yang baik. Dia tak kata. Kita tak bolehlah sandar benda tu kat dia, walaupun kita tak suka dia, tapi dia tak ada sandar. Nanti satu orang Islam mai ke Malaysia, tengok orang Islam ramai orang Melayu misalnya malas umpamanya. Bukan semualah, tapi ramai jugalah yang malas. Atau orang Melayu buang masa, kerja malas dan ekonomi mundur dan seumpamanya. Satu orang kata itu adalah ajaran Islam, kita tentu marah. Kita kata tu bukan ajaran Islam, itu perbuatan orang Melayu sendiri. Memang mereka beragama Islam, tapi Islam tak ajar. Dan kalau terus dia kata juga, ada orang pergi bom orang. Atau Pakistan duduk pergi bom tempat awam, dia kata itulah Islam suruh pergi bom masyarakat awam. Kita marah. Walaupun kita kata dia mungkin angkat dia takbir ke apa, tapi kita kata Islam tak benar. Itu salah tafsiran tentang Islam. Kita marah kalau orang tuduh Islam. Agama lain pun tuan-tuan, walaupun kita tak suka, tapi dia pun, kita tak boleh buat hukuman macam tu pada dia. Kerana nanti dia akan buat hukuman yang sama pada kita. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu maki orang yang menyeru selain daripada Allah, nanti dia mencerca Allah tanpa ilmu, secara pemusuhan tanpa ilmu. Saya mungkin boleh kata ustazah tu tersilap lah apalah, tersilap cakap ke apa, tetapi ambil pengajaran untuk kita yang dalam masa akan datang. Walaupun kita tak setuju, tetapi Islam menyatakan, Allah menyuruh kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu
Pihak tu menyebabkan kamu tak adil, kepada satu kaum menyebabkan kamu tak adil, adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Valentine ini memanglah satu perbuatan yang satu setengah orang tanya saya. Ni sudah sikit Valentine sebelum ni. Adakah orang yang menyambut Valentine ni menjadi kafir? Kerana orang kata rosak akidah. Dia ni pun, tuan-tuan, kita walaupun kita nak menentang satu benda, tapi kita tak bolehlah menentang satu benda tu menyebabkan orang tu jadi salah faham pada kita. Misalnya orang tak puasa Ramadan, kita kata kat dia, awak tak puasa Ramadan, besar ni tak puasa Ramadan, maka awak menjadi kafir. Walaupun tak puasa Ramadan itu satu dosa besar, tetapi dia tak semesti jadi kafir. Melainkan dia kata puasa Ramadan tak wajib, mengarut dia, buang masa ya, melemahkan kita nak kerja ya. Tapi kalau dia tak kata, dia malas, maka kita kata dia fasik, dia ahli dosa besar. Satu orang pergi keluar pada malam hari Valentine ni, dia pergi dan kemudian dia sambut, dia duduk pergi lah syok-syok. Dalam otak dia tak ada iktikad apa-apalah, jenis nak syok, nak happy ya. Dia tak iktikad kata kalau malam ni kita buat dapat pahala, dia tak ada. Ataupun kalau malam ni kita berikan hadiah kat kekasih kita, ikatan itu akan diberkati. Dia tak ada iktikad. Dia memang kira hari tu hari dia memang nak pergi buat maksiat lah, senang lah bahasa kita. Hari dia nak pergi buat maksiat. Adakah dia menjadi kufur? Dia tak jadi kufur. Dia berdosa, fasik. Melainkan dia kata kita ni memang disunatkan untuk sambut Valentine. Itu dia buat syariat baru lah. Saya ingat dia tak kata. Ataupun ini satu upacara ibadat yang penting untuk memastikan hubungan kita jadi kuat. Ini yang mana akan menyebabkan satu perkara yang luar biasa. Miracle akan berlaku pada hubungan ni jika sekiranya kita sambut Valentine. Ini dia ada i'tiqad seolah-olah kuasa langit, kuasa apa main kat dia. Ini i'tiqad terhadap benda-benda unseen. Tapi kalau dia memang duk tunggu hari tu pun memang saja nak buat nakal, kita kata berdosa lah. Saya bimbang ada anak muda yang sambut, kita habaq kau telah buat dia berapa benda. Kalau dia sambut, kita kata awak buat berdosa lah, khurafat dan bid'ah lah. Boleh lah kata bid'ah pun sebab benda tak ada dalam agama, tapi buat hari tu apa. Bukan saja sambut Valentine tak ada, sambut hari ibu pun tak ada. Tak ada satu hari khas. Tapi kalau satu orang tak ada kot hari ni, kita pun Valentine ni kita dah kahwin dah, kita pun nak pergi bagi satu hadiah ke isteri kita, nak kena tanya apa siapa saja syok-syok dah orang lain duk bagi. Kita kata jangan tasyabuh dengan amalan bukan Islam. Tapi dia kata kalau bagi hadiah hari ni memang rumah tangga pelanduk kuat. Yang ni dia nak main satu i'tiqad. Dia nak main satu i'tiqad. Budak muda ni saya ingat tak ada apa. Ada orang pada hari tu duk pergi buat sambut merdeka pun tak ada. Sambut merdeka dengan Valentine tu kadang-kadang 2 kali 5 jadi. Sebab malam tu pun duk pergi buat maksiat juga. Tak apalah, nak ingat merdeka tu satu hal lah. Tapi ada orang pergi buat maksiat malam tu. Macam Valentine, dia tak i'tiqad apa, dia i'tiqad nak malam tu nak buat maksiat. Maka kita kata ini maksiat. Jangan kata awak kafir. Jadi bila mari sebahagian penceramah duk kata sambut Valentine jadi kafir, pening budak-budak ni. Walaupun kita tak setuju, tapi kita kena terangkan pada angle yang betul hukum. Nanti bila dia main hukum tu yang sebenar, dia jadi salah faham tentang hukum. Itu penting. Awak kata yang ni berdosa, buat maksiat berdosa. Kalau tak malam Valentine pergi bawa kekasih tak kahwin duk pergi peluk buat maksiat apa, berdosa. Ini perkara yang kita mesti jelaskan dan alhamdulillah lah, baguslah gerakan yang hebat nak menghadapi Valentine ni. Saya pun kira tak apa, kita siapalah apa usaha nak mengelakkan.
Tapi yang penting manusia mesti dipahamkan. Nanti dia akan confuse. Pasal apa tak boleh Valentine? Sebab benda ni tak ada dalam ajaran Islam. Tu hari-hari lain lagi yang kita nak buat tu tak ada kat ajaran Islam. Apa saja yang mendorong pada maksiat, maksiat. Balik kepada isu tadi. Islam, satu agama, dalam masalah manusia nak balik kepada dia, tak ada masalah. Pelacur, dalam hadis yang kita baca kan, mumisah Nabi kata, seorang pelacur boleh Allah Ta'ala ampun kerana bagi minum anjing. Satu orang nak Islam, nak balik pada Islam, tak payah, tak ada confession dalam Islam. Assalamualaikum Ustaz, saya ni nak mengaku lah, saya ni sebenarnya dulu buat maksiat macam-macam, cerita. Tak ada. Buat apa nak cerita kat Ustaz? Awak bertaubat, kata Ustaz, saya pernah buat dosa, macam mana cara saya? Dia akan beritahu taubat. Dan tak perlu Ustaz tu boleh kata, tolong awak cerita balik segala dosa tu kat saya. Nah, tahu Ustaz ni, Sayyidina Umar pernah pecat jenderal lah, pernah pecat dia punya amir tentera dia. Sebab mana? Duduk saja-saja pergi minta ni ahli tentera ni, setiap orang cuba cerita maksiat yang pernah dia buat. Umar pecat. Umar kata tak ada pasal, duk pergi tanya maksiat orang. Hatta Islam tak suruh orang yang nak taubat menyerahkan diri dia kepada pemerintah supaya dihukum. Islam tak suruh. Saya telah maksiat, tolong sebab saya sakit rotan. Islam tak pernah suruh. Awak pergi taubat sendiri. Sebab tu Nabi SAW, bila orang datang kepada baginda dan bagi tahu bahawa ya Rasulullah zanaitu fatahhirni, wahai Rasulullah aku berzina, bersihkan aku, Nabi SAW tak mau ambil kes, Nabi pusing sana. Nabi tengok lain, tengok kanan, tengok kiri, dia duk main juga abang. Nabi kata kau ada gila. Dia kata pergi cek pun kata tak ada gila. Kemudian apa? Nabi SAW tanya dia. Lepas tu dia kata tak, dia berzina. Ini hadis Ma'is bin Malik. Nabi tanya, dan tahu berzina tu apa? Nabi kata fala'allaka qabbalt, boleh jadi kau cium-cium kot. Nabi kata fala'allaka ghamas, boleh jadi hang raba-raba. Oh, bagi clear. Hang raba kot hampir kata zina. Dia kata tak, aku tahu zina apa. Baru Nabi hukum. Sebab tu kita berlaku kecacatan dalam masyarakat ni apabila kita cuba cari benda yang Allah tak suruh kita cari. Tapi saya berterima kasih apabila saya tidak setuju, setengah orang dia salah faham. Masalah apabila ada NGO tertentu mencadangkan supaya pergi. Terima kasih kerana Ketua Dewan Pemuda PAS telah menafikan, dia kata. Tapi saya harap walain yang kata. The Sun hari ini buat liputan kenyataan saya kata tidak ada benda ni. Pergi bilik ke bilik untuk kita ketuk dan tengok awak buat maksiat ke tak? Tak ada. Pergi bilik ke bilik untuk kita tanya awak dah kahwin ke tak? Tak ada. Kalau nak tanya tempat tersembunyi, kita kena tahan kereta-kereta kot tepi jalan pun kena tanya, hampa duduk dalam kereta ni kahwin ke tak? Islam hanya mencegah maksiat yang terbuka. An yakuna atau an takuna zahiran. Maksiat itu zahir. Peliklah masyarakat kita, ramai orang pi peluk atas pentas semua, depa tak ambil tindakan. Hak pi peluk dalam bilik, dia pi tangkap. Yang ni terang-terang hang boleh tangkap. Oh tak tu, yang tu dia berlakon. Kerana apabila satu orang pi menyorok, walaupun dia berdosa, tapi dia masih ada nilai malu dan dia tak mencemarkan environment tu. Kerana dia cuba elak. Tapi bila satu orang dengan berani pi buat di khalayak ramai,
in public, artinya dia memang mempunyai unsur menggalakkan maksiat, dia kena tindakan. Maka dengan itu kita dapat faham kenapa Allah kata wala tajassasu, jangan kamu mengendap, mengintip. Dengan itu maka kita faham kenapa Allah menyatakan bahawa syarat untuk menjadi saksi kepada kes zina mesti 4 orang. Nabi kata nampak seperti mana batang celak masuk ke dalam bekas celak, nampak sebagaimana timba baldi masuk ke dalam telaga. Oh, jenuh, ha? Jenuh nak mengendap. Takkan 4 orang duk pergi tengok kau duduk tunggu je. Artinya hampir mustahil lah. Maksudnya kes macam ni setakat nak jadi saksi tak ada. Melainkan manusia itu tampil membuat maksiat di akhirat. Maka kalau kita nak cegah benda ni semua, kita pergi yang terbuka ni. Kita cegah. Kita naik kereta, saya kritik dari dulu lagi benda ni, saya nak ulang je lah. Naik kenderaan, tak kira lah pejabat agama ke mana, dalam nak pergi tu nampak keliling, hak duduk tepi jalan, apa duduk berpeluk, dia tak cukup. Nak pergi cari bilik hak orang mengadu, tak menasabah. Tak menasabah. Sayyidina Umar bin Khattab, bila dia dipertikaikan kerana masuk, dia akui. Kerana cuba masuk mengintip orang yang dikatakan minum arak. Dan Ihya Ulumuddin disebut hal ni. Bagaimana apabila Umar bin Khattab pergi ke satu rumah orang, dia panjat, dia tengok orang tu minum arak. Kau tu kata, wahai Amirul Mukminin, kau telah buat banyak kesalahan, aku buat satu je minum arak. Pertama, kau masuk tak melalui pintu. Fatul buyutu min abwabiha, masuk rumah daripada pintunya. Kedua, kau tak bagi salam. Kau suruh bagi salam. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk rumah kamu sehingga kamu minta izin dan bagi salam pada orang dah. Ni tak bagi salam. Kemudian Allah menyatakan wala tajassasu, jangan kamu mengintip. Mengintip. Semua salah ni kau buat. Rumah balik. Rumah balik. Sebab no point. Privacy orang. Kita kalau nak bersihkan maksiat, kita nak bersihkan apa tuan? Kita kena bersihkan majalah-majalah kita tu, yang dijual di jalan-jalan, itu yang mendedahkan macam-macam. Itu maksiat yang jelas. Dia terang-terang dia pergi peluk. Dan tak ada siapa. Kadang-kadang ustaz pun duk baca. Weh lawa. Dia terang. Tapi kita pecahkan pintu, kita ambil gambar orang tutup maksiat dia, dan kita siar pula dalam YouTube. Saya nak nasihatkan jabatan-jabatan agama, benda ni tak boleh buat. Allah suruh kita tutup aib orang Islam. Man satara musliman satarahullah yaumil qiyamah. Siapa yang tutup aib orang Muslim, Allah tutup aib dia hari kiamat. Allah tak bagi kita dedah aib orang. Dia tutup aib dia. Pasal bagi kita buka. Orang yang buka aib dia tu, hak tu patut kita hukum. Sekurang-kurangnya dia tahu nilai. Bahasanya benda ni malu. Dan ini ada benda kadang-kadang menyebabkan orang susah. Bila dia masuk macam tu, kawan tu nak taubat, duk teringat, hamak hang teruk tu, masuk dalam YouTube. Kawan ni barangkali dah taubat dah 5 tahun. Orang yang masukkan tu, dia bertanggungjawab. Orang kata habis tu kalau tak boleh mengintip, susahlah nanti. Macam mana dengan kita nak tangkap orang yang dah apa? Itu lain. Tuan-tuan, maksiat ada 2 jenis. Satu maksiat yang membabitkan seseorang dengan Allah, yang bukan menzalimi orang lain, makhluk lain. Contohnya apa? Minum arak, zina. Ni dosa dia dengan Allah. Yang ni kita kena tutup, kita tak boleh duk cerita ke orang.
Melainkan dia buat secara terbuka sampai 4 orang saksi duk main duk tengok, kata hampa tengok pi aku nak buat. Memang kena lah 4 orang saksi. Sebab tu kalau 4 orang saksi tu, kalau main 2 orang, walaupun 2 orang tu pakai lebay, baru balik masjid duk tengok buat, 2 orang tu kena 80 rotan. Kalau dia kata dia 2 orang ni berzina, hakim, mana saksi cukup 4 orang? Tak ada, kami 2 orang tengok. Walaupun memang mungkin dia berzina, tapi mahkamah sebab nak ada orang. Sebab apa? Islam nak avoid. Ni soal maruah. Dalam erti kata yang lain, kalau tak cukup saksi, hampa diam, hampa masuk lebih tunggu apa nasihat dia. Takkan kita main-main temah, hampa jangan bangkit, duduk dulu kami nak ambil gambar. Tuan-tuan pergi tengok dalam YouTube, boleh kawan yang buat operasi tu suruh kau tu pergi pegang baju dulu, pergi buka dulu, mereka nak ambil gambar dan masuk dalam YouTube. Inikah operasi agama? Islam tak benar kan itu? Maksiat peribadi. Satu lagi maksiat yang membabitkan, dia menzalimi orang lain. Perompak, hak perompak kita kena istihar kerana dia bahaya orang. Dadah, hak ni kita kena istihar. Rasuah, hak ni kita kena istihar. Hak ni habis harta rakyat. Pembunuh, hak ni kita kena bagi tahu orang. Takkan satu orang pembunuh main rumah kawan kita, kita diam. Lepas tu dah balik ni, faham kena bunuh, sebenarnya memang saya tahu, tapi saya tak mau habaq, tak mau dedah aib dia. Mati kawan kita. Ini maksiat. Sebab tu kita kena bezakan. Bila Islam kata tutup aib, aib ini ialah aib yang membabitkan soal peribadi. Kalau seorang tu peniaga yang suka menipu, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menghuraikan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbi. Kata An-Nawawi, siapa yang tengok mungkar maka dia ubah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lidahnya, kalau tak mampu dengan jantung hatinya. Yakni dia bagi. Kata Nawawi, kalau kita tengok satu orang nak beli barang dan kita tahu tokek barang tu tipu, wajib kita bagi tahu barang ni barang tipu. Mai orang tu nak beli barang, kita duduk sebelah, kita kata aku beli dah, tak sat kena berkenaan. Barang ni tak betul, kita kena habaq dia, wajib. Kata dia. Kalau kita mampu, kalau kita takut tokek tu kuat pada kita, dia katok pada kita kata cuit dia, bagi tahu jangan. Sebab itu kalau kita biar, boleh ada pihak yang terinaya. Ada pihak yang terinaya. Tapi kalau satu orang memang dia tu kaki maksiat, kita tak perlulah satu orang main ni kita cuit kawan kita, tu kaki perempuan main, tu kaki zina main. Dia main tak? Mungkin dia dah taubat, mungkin dan setengah orang buat persepsi yang salah dengan menyatakan taubat pun buat apa, bukan ada undang-undang Islam lah ni, taubat Tuhan tak terima. Tak. Tidak pernah. Undang-undang Islam pemerintah buat. Tetapi kalau undang-undang Islam tak ada pun, orang tetap boleh bertaubat. Berikutnya, ini berkaitan dengan ni. Sekali tuan-tuan bila nak main kuliah ni, bawa Quran. Saya tengok ramai tak bawa tu, saya pergi hurai penyang hal lain sikit. Tidak. Kalau nak kata hafal surah Yusuf pun tak apa hafal ke. Kedua, berikutnya ialah kita kena faham, jangan hukum manusia berdasarkan satu kes. Jangan. Sebab tu saya selalu baca pada tentang hadis lelaki yang orang panggil Abdullah, dipanggil Abdullah Himar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu wa kana yudhikun Nabi lah dia kata. Dia pernah mai duk cakap dengan Nabi, dia pernah bagi Nabi, dia buat lawak, Nabi tergelak kan dia. Tapi satu hari, tapi dia punya masalah, dia suka minum arak. Dia tagih arak. Kerap mah dia minum arak. Satu hari dia tangkap dia minum arak, bawa mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata idribu, pukul dia.
Hadis kata faminna man darabahu bi yadihi wa minna bi saubihi. Di kalangan kami ada yang pukul dengan tangan, tampak begitu. Tampak begitulah, bukan cedera. Ada yang pukul dengan baju ya, ambil barangkali sebai tu, pukul dengan sebai. Oh, bukan pukul macam dengan semerah padi tu. Semerah padi tu, ya Allah. Filem tu saya, walaupun Ramli ini bagus kat, tapi filem tu dia tidak ada cukup ilmu tentang menundang pukul. Hatta sulah mana ada dalam Islam sulah. Pukul dengan baju. Ada di kalangan siapa tu yang kata Allah mal'in. Ya Allah, laknatlah dia. Nabi marah. Nabi kata la tasubbu fa inni a'lam annahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan maki dia. Jangan cerca dia. Dalam riwayat la tal'anu, dalam riwayat. Jangan kamu laknat dia. Kerana aku tahu dia sayangkan Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, ulama-ulama cuba bahaskan bagaimana orang minum arak boleh sayangkan Allah dan Rasul. Nabi suruh pukul, dia salah. Tapi Nabi kata jangan maki, dia sayang Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kita kena beza. Pertama, mungkin orang kata, macam mana hadis Nabi melaknat peminum arak? Melaknat arak. Syaribu, orang yang bawa dia, asiru orang yang perah dia. Hamiluhu, orang yang tanggung dia. Semua Nabi laknat. Tuan-tuan, Nabi laknat jenis orang yang minum arak dilaknat oleh Allah, itu secara umum. Tetapi setiap individu yang minum arak tak sama. Perbuatan minum arak memang dilaknat oleh Allah. Tetapi orang yang minum arak belum tentu lagi dia itu mendapat laknat. Laknat ni maksudnya dijauh daripada rahmat. Simple. Setiap orang yang secara umumnya pencuri dipotong tangan. Tapi mungkin ada pencuri kita tak potong tangan dia sebab mungkin dia mencuri kerana lapar. Mungkin dia mencuri kerana dia salah, dia tak ada orang rampas harta dia. Dia ada pengecualian untuk dia. Orang ini walaupun dia minum arak, itu kelemahan dia. Tapi Nabi tak nafi yang dia sayang Allah dan Rasul. Ada orang memang tak berapa bagus Islam dia. Semayang, puasa pun kadang-kadang culak. Tapi bila orang nak menghina Islam, hina Quran, dia bersanggup mati. Ada. Mungkin dia minum arak, tapi kalau orang cakap tak tahuan tentang Islam, dia marah. Yang penting, Islam hukum yang salah, itu bab itu. Tapi jangan kerana satu bab, kita hukum orang keseluruhan. Ini kita kena ambil pengajaran. Kita mungkin tengok orang lemah dalam satu bab, tapi dia mungkin baik dalam bab yang lain. Itu yang saya sebut, Quran sentiasa tak pernah kata siapa tak ada dosa masuk syurga. Tuhan tak kata. Quran kata faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ansyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan baiknya, maka dia di dalam kehidupan yang bahagia. Yang ni jahat dia pun ada, baik pun dia ada, tetapi baik lebih banyak daripada. Tak ada orang yang maksum, infallible, tak ada manusia yang maksum. Tetapi setiap orang mesti cuba berusaha supaya hidup dia kebaikan melebihi kejahatan. Dan bila kita tengok orang buat salah, kita tegur kesalahan dia. Tapi kita kena jangan judge dia. Aku confirm hang ni neraka. Jangan. Jangan confirm dia. Kita kata perbuatan awak haram, salah, dan saya marah perbuatan itu kerana ia menyanggahi Allah dan Rasul. Ada apa itu aku ni duduk neraka? Neraka tak tahu. Kunci tak aku tak pegang. Tapi perbuatan dosa boleh menyebabkan masuk neraka. Perbuatan pahala menyebabkan masuk syurga. Itu saja. Hang aku tak tahu. Mungkin hang dah buat dosa ni, kalau campur-campur dosa hang berat, masuk neraka lah. Kukuk ada hak lain yang lebih berat.
Pala berat masuk syurga. Itu saja. Seorang itu mungkin tak masuk syurga terus, masuk neraka dulu, kemudian keluar, kemudian dia ditimbang, kemudian dihapuskan, kemudian bala Allah timpa dia, dan berbagai-bagai andaian yang lain. Ini tuan-tuan penting dalam kehidupan kita, dalam nak nilai orang. Tidak kita teruk, kita tengok orang, kita sentiasa ringan hukum pada diri kita bila kita tahu kita ada salah tu, tapi kat kita, kita maaf, kat orang kita tak maaf. Kita takut tahu dia ni teruk tau. Hak kita kata dia teruk tu pun kita pun pernah buat juga benda tu, tapi kita cerita kat orang tentang orang tu teruk kerana kita maafkan diri kita, kita tak maafkan diri orang. Maka sebab tu agama menyuruh manusia luas dalam hal ini. Tidak mustahil orang yang dulu jahat kemudian dia boleh jadi baik. Umar bin Khattab dan seumpama dulu dahsyat kemudian jadi baik. Tidak mustahil anak-anak Yaqub ini kemudian menjadi nabi. Tak mustahil. Boleh. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, kita buka pada sesi soal jawab. Saya tengok tuan-tuan banyak tak ada teks, sehingga tuan-tuan bawa mai sekali lagi Quran tuan-tuan. Ada soalan? Tema Mauladir Rasul, satu Malaysia, satu umat. Adakah tidak menjejaskan akidah? Satu Malaysia ni makna apa tuan? Saya tak tahu, tak nak takrifkan satu Malaysia, tapi kalau berdasarkan Tun Mahathir, dia kata Malaysia ni memang satu. Tak ada lah Malaysia dua. Satu ummah. Perkataan umat tidak merujuk kepada, tengok ada dua berapa jenis umat. Pertama, kalau dia merujuk kepada ummatul ijabah, umat yang telah menyahut seruan. Kita orang Islam lah. Bukan saja orang Islam Malaysia, orang Islam mana-mana lah. Orang Islam Malaysia, orang Islam, umat yang satu. Dan ini pun kita nak kena berhati-hati, kerana kita ni kadang-kadang kita tak ingat, kita wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Inilah umat kamu, umat yang satu. Kita umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhan kamu, hendaklah kamu mengabdikan diri pada aku. Dan kalau kita spesifikkan, umat ini merujuk kepada umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dia tak kira Malaysia tak Malaysia. Sebab tu setengah orang dia boleh dia orang Indonesia ni, oleh kerana kontu Indonesia, maka seolah-olah hubungan kita korang dengan dia. Nak buat apa lebih boleh sebab dia Indonesia. Saya ada satu tempat, pagi tadi saya duk bantah. Ada satu tempat, hamba Allah ni dia baru masuk Islam. Baru suami dia masuk, dia tu. Jadi mereka ni, dia jual satu jenis makanan lah. Yang sebelah ni orang Melayu lah. Melayu pun Melayu lah, Melayu campur lah kan. Bukan tak timbul, misalnya tak penting pun kan. Melayu lah, dia kira dia Melayu. Dia tengok hamba Allah ni jual benda ni, dia pun pergi jual benda yang sama je. Dah kau ni dah jual dah. Ya, kau ni baru masuk Islam dan baru cari makan, dia jual benda yang sama. Setiap kali orang pergi beli dekat barang dia jual samping benda tu, dia jual benda lain lagi. Dulu dia tak jual makanan tu, kemudian dia jual. Setiap kali orang pergi beli, dia akan kempen. Dia kata jangan pergi beli kat dia tu sebelah tu, dia tu bukan orang kita. Dia kata tapi dia Islam. Yalah, tapi dia bukan Melayu. Dan setiap kali, dan saya 2-3 orang yang pergi dan menceritakan, dia akan cakap sama. Dia kata tapi dia Islam, tapi dia bukan orang Melayu. Ini bahaya, wahai perkasa.
Kita tak mau benda ni. Manusia dihukum berdasarkan dinilai, dia akidah dia sama, dia orang Islam. Tak ada beza Melayu ke, India ke, Cina ke, siap, Indonesia ke, Thailand ke, dia mai Kemboja ke mana. Bila dia Islam, dia Islam. Dia Muslim, dia Muslim. Dan satu lagi ialah ummatul ijabah, ummatul dakwah, umat yang kita dakwah, semua manusia. Tapi kalau dia nak masukkan ummatan wahidah seperti dalam piagam Madinah, umat yang maksud satu rakyat lah. Malaysia ni satu rakyat. Itu tak apa lah, saya ingat ni semua ni kempen politik lah ni kan. Saya tak ada masalah, taklah jejah akidah. Apa kempen politik ni, saya cuma minta para ulama jangan lebih-lebih lah. Dulu kita tahu orang politik ni bila dia main, dia akan bawa slogan dia. Kita tak kata salah betul, tapi dia mesti bawa slogan dia supaya nak kata dia ni lain pada hak sebelum ni. Yang tu je. Dulu bawa Islam hadari kan. Habis Islam hadari habis. Cuma masa Islam hadari main, semua orang buat macam-macam. Majlis Islam hadari, ada Institut Islam hadari, banyak universiti buat tentang Islam hadari ni. Dan ramailah ulama-ulama Islam hadari pun keluar. Bila Islam hadari dah tak ada, habislah institut tu. Mai pula satu Malaysia, awak keluar cari dalil. Dalil mengikut pemimpin, bukan pemimpin mengikut dalil. Lepas daripada Perdana Menteri ni, mai hak lain pula, dia mungkin awak keluar hak lain pula, mailah ustaz-ustaz ni keluarlah dalam forum perdana, tolonglah pergi cari dalil baca. Sebab tu tuan-tuan, ulama, saya sebut umum lah kan, ulama kalau dia bagus, dia cukup bagus. Kalau dia buruk, dia macam anjing. Sebab tu Quran kata famathaluhu kamathalil kalb. Bandingan ulama yang cari dunia itu bagaikan anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Jika kau pi pada dia menjulurkan lidah, kau tinggalkan dia pun dia menjelirkan lidah. Quran tak pernah kata mana-mana manusia anjing, melainkan ulama. Sekali dia kata anjing, sekali dia kata kaldai. Kamasalil himar yahmilul asfar. Macam dengan kaldai tanggung buku. Sebab tuan-tuan, sebab tu saya tulis dulu, ulama ini dimuliakan, bukan disucikan. Kita kena elak ni semua. Kadang-kadang orang ni, dia berdalil orang pernah minum bekas Nabi, jadi sebab tu tuan-tuan minum bekas saya. Hang Nabi ke? Nabi tu confirm lah ada keberkatan kat dia. Lepas tu dia nak dalilkan benda tu supaya nak buat kat dia. Ni orang pegang kasut Nabi, hampa kena pegang kasut aku. Hampa kena beli barang aku, makan bekas-bekas aku, sebab tiru sunnah. Kalau Nabi ada sunnah lah. Kalau hang takkan kot. Hang boleh jadi ulama, boleh jadi ulang lah semua. Tapi kesempatan eksploitasi ni yang cuba dibuat oleh setengah golongan agama, cuba menjadikan dirinya bagaikan Nabi. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang sebahagian negeri sangat menduka cita kan, beratok nak minum air ustaz, basuh kaki. Sebab tu saya bukan anti tarikat, tapi kadang-kadang tarikat-tarikat ni dia selalu bagi orang tarik ikat. Dia selalu bawa orang hanyut. Sebab tu tuan-tuan, bila orang nak mengajar, bila dia nak mengajar, dia istidlal, dia berdalil dengan Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasulullah, kita pegang lah. Tapi bila dia mula start cerita kelebihan diri saya, tuan-tuan, saya tahu ada orang tarikat yang bagus, yang berpegang Quran dengan Sunnah, tak apa, Alhamdulillah. Tapi kalau dia main kempen kelebihan diri dia, no. Kempen kelebihan Nabi, kita ikut. Allah. Ada soalan? Ya. Sejauh mana Islam bagi bilangan? Nah. Kebenaran untuk kita biasanya berlaku.
jawab dengan keamanan. Dua, dia boleh kata orang mereka Tuhan. Saya minta Ustaz jelaskan sejauh mana Islam bagi kebenaran bagi kita. Ya, Masya. Siapa yang buat tunjuk perasaan dalam masyarakat Islam dengan turun baling batu, pecahkan harta awam adalah haram. Kerana awak nak bantah pada pemerintah yang awak nak pergi baling kedai, pasal apa? Nak bantah dengan cara yang aman, keluar ke jalan, duduk, rasakan, awak angkat slogan sebagai bantahan. Tapi nak pergi katuk kedai motor orang, ini bukan tunjuk perasaan, itu lanun. Maka pihak keselamatan wajib menghalang mereka daripada menzalimi orang lain. Tetapi jika mereka hanya keluar ke jalan menyatakan perasaan bantahan mereka, mereka tak jejaskan orang lain, tak pukul orang, tidak ada alasan untuk mereka dipukul. Kita semua dan ulama-ulama semua nasihatkan benda yang sama. Dr. Qardawi sebut benda yang sama kepada tunjuk perasaan. Mesti jangan apa? Lakukan rusuhan. Di Tahrir Square, di Qahirah, dan di sekarang tuan-tuan setakat ni rakyat Mesir sudah pergi menguasai salah satu palace istana Mubarak di Alexandria, di Iskandaria. Mereka dah masuk. Dan saya ingat Mubarak kena lari kot. Mudah-mudahan kita doa lari. Serabut kesian kat mereka nak berniaga tak boleh. Tapi yang pentingnya ialah mereka jangan buat rusuhan. Mereka keluar sebagai rakyat. Jangan pukul orang awam. Jangan pukul polis. Polis yang pukul mereka berdosa. Orang keluar menyatakan bantahan. Rakyat Mesir dia keluar, duduk di situ. Biar ambil kat dia. Dan kalau dia balik, habis. Habis. Masalah tuan-tuan, hukum ni macam ni lah. Ulama ni, kalau rakyat buat cepat lah keluar TV, buat keluar fatwa. Kalau orang atas buat lambat lah nak keluar fatwa. Ulama kena adil. Keluarkan fatwa untuk semua, orang atas dan orang bawah. Ada soalan? Jadi soalan tadi tanya, polis tak boleh pukul mereka dan mereka tak boleh pukul polis. Kalau mereka pukul polis tanpa sebab, mereka berdosa. Dan kalau polis pukul mereka tanpa sebab, polis berdosa. Ya. Salam. Tentang maksiat, kita duduk tu macam komplek, kita tahu lama ni ada pasangan muda yang belum kahwin, duduk sekali dia besar. So tindakan selalu kita buat. Sekiranya itu kita nampak, maksudnya mereka masuk tu kita nampak. Bila dia nampak, itu maksiat terbuka lah. Bila kita tak tahu, maksud saya, kita tak tahu apa benda berlaku dalam tu, kita tak biasa cari. Tapi bila kita tengok, daripada tadi, dia nak main masuk rumah tu, kita boleh tanya, lepas siapa awak nak masuk rumah ni? Awak kahwin ke? Itu maksiat, jelas di depan mata kita. Maka kita cegah maksiat tu. Ataupun, dia cara-cara, dia buka cermin, orang lalu semua nampak. Mereka duduk dalam tu, kita kena pergi ketuk. Hampa ni dah kahwin, kan duduk sekali dalam rumah ni? Kita boleh tanya. Pasal jelas, kerana dia kita tahu, kawan kita tak menikah lagi tiba-tiba masuk. Tapi kalau dia tutup pintu rumah dia, dia kunci rumah dia, dan kita tak tahu apa yang berlaku, kita tak disuruh untuk pergi selidik benda yang kita tak pasti. Itu maksudnya. Jadi kalau kita tengok dia main dua pasangan duduk berpeluk, tu nak masuk ke rumah. Kemarin kita tengok budak perempuan tu masuk dah, hari ni kita nampak main lagi, kita tahan lah. Pasal apa awak nak masuk? Dia kata yang ni kawan saya. Kita kena tahu, awak tak boleh. Kalau awak masuk, saya nampak awak maksiat dan saya akan cegah. Dan cuma dalam banyak keadaan, saya minta satu bahasa lah. Bagus benda tu, kita cegah, tanggungjawab kita. Dalam masa yang sama sikit kita kena ada reserve, sebab kadang-kadang ada kes kat tuan-tuan, kita tak tahu orang sebelah tu dia baru pindah. Kita sembang dia kata dia bujang. Satu hari perempuan main dulu, kita kata dia ni teruk. Kita tak tanya, rupanya perempuan tu adik dia. Kita pun kata orang sebelah rumah aku teruk, dia balik perempuan. Tengok-tengok perempuan tu mungkinnya adik dia. Saya main hantar makan dia. Jadi pastikan dulu lah sebelum kita tarnish orang punya image. Ada soalan? Ustaz, ada soalan saya. Ya. Ustaz, saya ada berhutang dengan mak ayah saya, tapi dia pun meninggal.
Dulu saya sempat bayar hutang tu dan mereka tak pernah minta untuk saya bayar balik hutang tu. Tapi adik-beradik saya kata saya pernah bayar balik hutang sebab itu dah harta pusaka dan bagi balik di kalangan adik-beradik. Ya. Jika dia berhutang, mak dia beri di atas dasar hutang, dia tak kata beri. Kalau dalam kita, keluarga kita, mak kita kata bahawasanya kita kata mak nak pinjam sikit tanah ni, umpamanya nak pinjam harta ni 30,000 duit simpan mak, nanti saya bayar balik. Mak dia kata tak apalah, pihak kena bayar balik dan duit simpan mak. Kemudian kita ambil, kita mati, mak kita mati sebelum kita sempat bayar, wajib kita bayar. Kerana yang tu kalau ditinggal, bukan hak mak saja, orang lain kan dapat. Itu dah artinya hutang tu masih lagi hak mak kita, kita kena bayar. Tapi kalau mak kita kata ambil lah duit ni kat hang, artinya itu dijadi hibah, dia beri pada kita, pemberian ibu pada kita. Maka betul pada pihak kaum keluarga dia, maksudnya dia memang wajib bayar. Dia tak boleh kata lah mak tak minta pun, artinya dia minta lah tu. Bila dia kata yang ni dia tak bagi, dia hutang. Kalau dia kata dia beri, maka artinya ketika itu. Dan ini tuan-tuan, saya nak nasihatkan masalah harta pusaka ni, kita jangan buat ringan-ringan sangat. Ramai orang kadang-kadang pasal kes harta pusaka, dia berela berkelahi dengan adik-beradik dia. 30,000, 40,000, 50,000 harta pusaka yang bahagian kita tu tak sama dengan kasih sayang adik-beradik. Dengan abang kita yang kita membesar, adik kita yang kita membesar, bersama dengan dia. Yang dulu kita main sekali, membesar sekali, jaga mak ayah sekali. Mati mak ayah kita berkelahi kena 30,000. Jangan. Sebab itu tuan-tuan, selesaikan benda ni. Tak ke mana pun, kadang-kadang 30,000 kita ambil, 40,000 tu pun tak berapa hari pun makan. Tapi berkelahi sepanjang hayat. Putuskan silaturahim. Jaga hal ni. Ya, ada sila. Banyak dua ayat Quran tentang andada dan sifat. Fala taj'alu lillahi andada. Mula-mula Allah saya Ini soalan yang bahaya, boleh menyebabkan ramai ustaz tak boleh dapat datuk. Hadirin dan hadirat, ini juga sejenis hipokrisi yang berlaku dalam masyarakat kita. Hingga parti-parti politik yang lantang mengkritik kerajaan, mereka tidak berani mengkritik kemewahan, penyelewengan, salah guna kuasa mereka yang berada di istana-istana. Mereka tak berani sebab bukan orang tak tahu, orang tahu. Sebahagian negeri balak-balak pergi mana. Belum lagi ditanya tentang kos perbelanjaan majlis-majlis itu. Siapa yang tanggung semua ni? Setiap upacara-upacara, kereta, kemewahan, istana baru yang dibina, siapa tanya? Tuan-tuan tu, ketika rakyat susah, pengkritik, kos tinggi. Bukan orang suruh nak buang institusi tu, tapi kos yang kadang-kadang tak padan. Istana baru negara ni, saya ingat dekat-dekat 1 bilion 800 juta. Dan setiap orang apabila ada orang bagi pandangan, oh ini dianggap sebagai derhaka, dan adalah wabi lompat peti mana pula akan bagi kata hukum bunuh. Saya tak sokong mana-mana, tapi tak kalah mengkritik pemerintah, mengkritik raja hendak dihukum bunuh. Saidina Umar lebih mulia lagi pada semua raja-raja ni. Orang kritik dia tak hukum bunuh pun, dia terima kasih ya. Apabila Abu Bakar Siddiq naik merintah, dia kata in ra'aitumun in ata'tu Allah wa rasuluhu fa'ati'uni wa in asaitu Allah wa rasuluhu fala tuti'uni. Jika aku taat Allah dan Rasul, ikut aku. Jika aku dahaka Allah dengan Rasul, jangan kau taat pada aku. Umar kata in ra'aitumuni i'wijajan faqwimuni. Jika kamu tengok aku menyeleweng, maka betulkan aku. Kadang-kadang saya ingat raja-raja ni pun tak kata apa sangat, tapi yang duk kipas ni lebih. Yang kipas ni mungkin kadang-kadang mereka tak kata apa.
Yang kipas ni lebih nak hukum bunuh. Demi Allah, sahabat lebih mulia daripada mereka. Dan demi Allah, sesungguhnya debu yang berada di hidung kuda para sahabat lebih mulia daripada mereka. Kalau sahabat boleh dikritik, tak ada orang isytiharkan hukuman bunuh. Nabi, pernah orang kritik Nabi kerana pembahagian, walaupun itu tidak wajar. Pernah Umar mengkritik Nabi kerana nak beralah dalam perjanjian Hudaibiyah, tapi tak dihukum bunuh. Ada orang bagi pandangan ini feudalisme ni, jiwa hamba yang ada di kalangan orang Melayu, tuan. Kita memang boleh hormat, tapi berpada-padalah. Saya pun orang baik juga hubungan dengan istana, tapi berpada-padalah, tuan-tuan. Patik pacar yang hina, amboi. Cakap dengan Nabi orang tak cakap macam tu. Maka kesemuanya berjalan dengan izin dan perkenan tuanku juga, amboi. Orang mai kepada Nabi kata, ya Rasulullah, bima sya'allah wa bima syi't. Wahai Rasulullah, dengan apa yang Allah dan engkau kendaki. Nabi kata, aja'altani lillahi nidda. Adakah engkau jadikan aku ni nidda, sekutu Tuhan? Qul bima sya'allah wahda. Katakanlah apa yang Allah saja kendaki. Special brand, rakam elok-elok, supaya jangan salah. Lagi orang quote lain, tulis lain. Tu pun buat satu dosa. Orang bercakap soal akidah, tak apalah, dah orang Melayu nak raja, tak apalah, kena ada. Kita memang istimewa. Dalam dunia ni saya ingat ada berapa belah je raja. Kita ada 9. Negara lain dah tak ada dah. Tapi baguslah, heritage. Tak apalah, ini satu warisan kita. Tetapi warisan pun berpada-padalah. Kita, raja-raja tu saya tengok kadang-kadang okey ya. Mereka taklah lebih-lebih sangat hak mengampu ni tu. Depa lah yang buat ayat-ayat yang bukan-bukan. Merujuk kepada perkataan Duli yang Maha Mulia. Nak tengoklah dalam konteks apa. Maha Mulia tu maksudnya besar, kerana Nabi apabila dia hantar pada surat pada Rum, dia kata ila azimir Rum, yang maha besar Rum. Besar ni, azim ni besar. Kalau dalam konteks maha mulia, dalam konteks jawatan dia, gelaran dia yang amat berhormat, dalam konteks jawatan tu tidaklah syirik, kerana tak samalah maha mulia dia dengan maha mulia Allah Ta'ala. Cuma dia tu sendiri mesti pastikan diri dia mulia lah, dengan buat benda-benda. Kita tahu ada raja-raja yang baik, yang bagus, tapi yang lain-lain tu kena jaga. Dan iyalah, yang menyokong ni berapa orang je. Hati silent majority ni orang tak tahu. Dia jangan ingat hak duk angkat tu semua rakyat semua setuju, jangan. Silent majority ni bila satu hari orang tak puas hati, macam-macam boleh berlaku. Sebab itu sebelum orang tak puas hati, kita ubah dulu diri kita. Special brand, tulis elok sikit. Orang kata apa? Bukan orang kata supaya nak pi buang sistem raja ke apa. Kalau orang buat baik, tak ada masalah. Yang orang bantah ni pribadi. Semua orang ada benda lemah, tapi janganlah kelemahan tu sehingga membabitkan harta benda rakyat. Itu. Dan saya tak apalah, memanglah tauliah dia bagi lah, tak apalah, tak itu hak. Tapi cara dia, orang tak petikai lah dia bagi itu kuasa kerana isu di sudut kuasa. Tapi orang petikai bagaimana pemilihan nak diberi itu. Kadang-kadang punca jadi macam ustaz tak dapat tauliah ke apa. Puncanya bukan tang raja tu. Punca ni tang sang-sang pembodek ni. Yang duduk kat bawah ni lebih lejak pada laju ni. Yang tu yang jadi masalah. Tapi walau bagaimanapun kita kena akur, ada raja yang baik. Ada juga yang baik, dan ada juga yang mesti dibetulkan. Orang Pulau Pinang ni memang berani cakap lepas, tapi kalau cakap macam ni di Pahang, habis. Kalau dia Johor, buang kat tambak. Jadi hati-hati, jangan ke Pahang atau ke Johor. Cakap setakat pulau ni. Terima kasih soalan. Ada soalan? Ya.
Sebenarnya tidak ada apa yang dinamakan dengan sambutan Maulidin Nabi SAW pada zaman Nabi. Tak ada. Tak ada. Hatta ahli sejarah berbeza pendapat. Adakah baginda lahir pada 12 Rabiul Awal? Beza pendapat. Dan pendapat 12 Rabiul Awal ni antara pendapat yang dianggap tidaklah begitu kuat sangat. Ada yang menyatakan 9 Rabiul Awal dan seumpamanya. Apapun mereka sepakatlah Nabi lahir pada hari Isnin, seperti mana yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita tahu bahawasanya pada zaman Umar bin Khattab, ketika mereka nak pilih tarikh tahun dalam Islam, pernah dicadangkan kepada Umar bin Khattab antaranya pilih tarikh lahir, tahun kelahiran Nabi SAW. Tapi Umar tak nak. Ahli-ahli sejarawan sebahagiannya mengulas, kata kerana Umar tak mau samakan dengan Kristian. Tak mau sama, kerana mereka meraihkan hari kelahiran Nabi mereka. Pun begitu, mereka berkhilaf pula bila hari lahir tu. Sebahagiannya menyatakan 12 Rabiul Awal. Saya menyatakan bahawasanya sambutan ini lebih membesar. Pada zaman sahabat tak timbul, zaman khulafa tak timbul, hatta Abbasiyah semua tak timbul. Ia mula timbul pada zaman Fatimiyah, kerajaan Syiah di Mesir. Dan mereka sambut dan kemudian diikutilah oleh, pada awal mereka buat, ramai orang bantah dan seumpamanya. Kemudian adalah pro dan kontranya. Saya kata beginilah, nak tengok sekadar manalah sambutan tu. Kalaulah sekiranya mari Rabiul Awal oleh kerana orang kata hari kelahiran Nabi, maka kita pun berceramah tentang peranan Nabi, sekadar tu tak ada masalah lah. Tapi kalau kita buat satu upacara khas, puasa hari lahir Nabi ke, solat hari lahir Nabi ke, zikir sempena hari lahir Nabi ke, ini kesemuanya bukan daripada ajaran Nabi SAW, bahkan tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Ini termasuk dalam perkara yang diada-adakan. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Kata Aisyah, riwayat daripada Nabi SAW dan riwayat Muslim. Siapa yang buat benda baru dalam agama kami, apa yang bukan daripada asal daripadanya, dia ditolak. Maka ini tidak ada. Asasnya ni tak ada. Tapi sekadar macam ni lah, kita lalu ke Penang, kita lalu ke Uhud, kita ceritalah di sini dulu perang Uhud. Kita lalu ke Badar, kita cerita di sini perang Badar. Depa kata 12 Rabiul Awal Nabi lahir, kita ceritalah peranan Nabi. Itu je lah. Tak payahlah buat satu upacara khas, pulut kuning lahir Nabi, kata tak payah. Nanti buat apa nama kek birthday Nabi pula. Jadi ini semua perkara yang diada-adakan. Ada soalan tadi, siapa kata? Ya, sila. Satu. Salam. Ini menyebabkan berlaku perbezaan pendapat di kalangan para mufassirin. Sebahagian mereka kata sujud itu bukanlah sujud yang sebenar, tetapi maksudnya tanda hormat, bukan sujud ibadah, tapi tunduk hormat. Dan saya rasa mungkinlah pendapat inilah yang lebih, bukanlah sujud dalam berarti sujud solat, tapi maksudnya yang ni ditunduk tanda hormat. Dan ini memberikan suatu makna bahawasanya kalau itu adalah merupakan satu peraturan kebiasaan, maka boleh, nanti kita akan sampai. Oleh kerana barangkali sistem raja-raja di Mesir tu, pemimpin mereka bila masuk tu dia ditunduk hormat, maka kita boleh tunduk hormat. Maka dalam kata yang lain, tadi soalan, boleh tak kalau sekiranya kita angkat sawadikap ni kepada orang tertentu, ataupun kepada raja-raja, kita angkat tangan ni, selagi mana tidak bermaksud penyembahan, itu penghormatan, maka tidak menjadi masalah berdasarkan dalil itu. Maka juga kita tengok dalam tentera, dia ada salute dia yang tersendiri. Polis beza dengan tentera, salute polis dan salute tentera.
Selut ini juga dibolehkan kerana itu adalah sejenis daripada perkara yang diguna pakai. Berdasarkan kepada dalam masalah surah Yusuf ni, bila adik-beradik dia masuk jumpa dia pun mereka sujud, iaitu penghormatan dia sebagai pemimpin ketika itu. Maka itu dibolehkan. Maka untuk suatu pemimpin memakai, atau satu negara tu kalau kita pergi dia ada pakai polisi tertentu, maka kita pakai, boleh bakal ikut protokol itu selagi mana tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam. Sorak menyurat sama juga. Nak tulis sorak macam tu boleh, tapi kita zaman lah kena ada letterhead. Kita kena ada letterhead. Bila nak masuk orang kena. Ini semua peraturan yang Islam iktiraf. Islam iktiraf. Kerana kalau dia diguna pakai ketika itu, kita terpaksa buatlah. Kemudian cumanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah ayat ni, dia masuk mereka hormat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kerana Nabi Yusuf tu duduk di atas kedudukan dia sebagai pemimpin menteri Mesir. Jadi hormat dengan kadar-kadarnya diizinkan oleh syarak. Tetapi manusia ni macam saya kata, malaikat sujud pada Adam pun kerana kita pun tidak tahu macam mana hai'ah malaikat tu. Maksudnya macam mana physically malaikat tu macam mana, kan? Jadi sujud dia pun kita tak tahu sujud dia macam mana. Mungkin dia tu, maksudnya yang pentingnya Allah nak bagi tahu, dia bagi satu respect kepada Adam. Dia bagi satu penghormatan kepada Adam. Wallahu a'lam.